Salam. Baik, itu antara perkembangan telemovie khas sebenarnya Maulidur Rasul. Dan sekarang ini segmen optik. Kita akan bercakap tentang Pelan Pemulihan Negara bersama dengan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali, Timbalan Menteri Kesihatan. Kita saksikan. Assalamualaikum, selamat pagi penonton. Selalunya saya yang menonton segmen optik, tapi kali ini saya turun padang. Yang menariknya kali ini saya berada di Taiping, Perak. Buat apa saya dekat sini? Bukan nak jalan-jalan, tapi saya ada janji temu dengan seorang yang sangat istimewa. Inilah, kita dah nampak dah Yang Berhormat Datuk tengah menyiram pokok. Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Inilah dia penonton, Timbalan Menteri Kesihatan satu Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali. Datuk tengah menyiram pokok saya. Inilah bila kalau saya balik ke kawasan, ke tempat saya di Taiping ni, saya pagi-pagi siram pokok. Ini hobi saya, tanam-tanam pokok ni sebenarnya. Inilah hobi Datuk. Ini pokok ni pokok 66 namanya. Pokok 66? Pokok 66. Dalam salah satu lawatan banjir di kawasan saya di Bagan Serai, ada penduduk bagi saya buah 66. Saya makan buah tu, saya semai biji dia, saya tanam. Inilah yang saya dapat. Oh, menjadi saya dah makan. Ini buah yang pokok yang masyarakat pun dah banyak lupa. Saya tanya, banyak orang dah tak tahu. Termasuk saya, Datuk. Saya pun tak tahu apa pokok 66. Saya cek nama saintifiknya Cyanometra cauliflora. Jadi bisa buahnya, yang uniknya buahnya dan bunganya tumbuh di batang. Dan kita ambil buah tu makan memang sedap. Kalau cicah dengan kicap ke garam ke, memang boleh sedap. makan macam tu saja. Ya, boleh makan macam tu saja. Saya ada tanam dalam pasu juga. Nanti saya tunjuk. Mari saya tunjuk pokok-pokok yang saya tanam yang lain. Ada lagi, Datuk? Ada, special ni. Wow, cantik kawasan. Penuh kehijauan dekat sini, Datuk. Kawasan sikit je, ke. Ini pokok apa agak-agak ni? Alamak, kalau saya part teka-teka pokok ni, saya tak tahu sangat, Datuk. Ini pokok kalau tengok, kalau rasa dapat bau, dia pokok mangga, harum manis. Wow, yes, harum manis ni diperlis. Selalu kita fikir perlis je ada, Datuk. Ada kawan bagi, seorang ahli parlimen dulu bagi kepada saya. Dan saya balik, saya tanam. Inilah yang saya dapat, alhamdulillah. Wah, menjadi, Datuk. Harum manis di Taiping. Bukan diperlis. Tapi belum berbuah lagi itulah. Kita sabarlah, satu hari esok akan berbuah lah. Betul, Datuk. Bila kita bercakap pasal tanam pokok ni, Datuk, tak semua orang ada kebolehan tu, Datuk. Dia kena tengok tangan, Datuk, baru menjadi. Saya minat je. Minat je. Seronok saya tengok pokok-pokok menghijau. Saya juga tanam sayur-sayur kan. Sayur-sayur seperti sayur bendi, kacang panjang dan sebagainya untuk saya makan saja. Datuk, saya tadi sebenarnya tertarik dengan pokok 66. Ada buah dia, Datuk, untuk kita tunjukkan kepada penonton. Ada. Saya tanam, ada yang ada berbuah sekarang ni. Mari kita pergi tengok. Okey, jom kita tengok buah 66. Wah, macam-macam ada kat sini, Datuk. Pokok durian pun ada, Datuk. Durian ni saya beli durian Musang King. Saya semai benih dia. Dia ni pokok ni. Tapi tak ada buah lagi. Mungkin tak sesuai, saya tak pasti. Ini saya nak tunjuk. Ini buah Penawar. Ini batang pokok nan saya tanam dalam pasu saja. Dan ini bunga ni. Dan ada buah. 1, 2, 3, ini yang besar sekali. Buah ni, pokok ni juga dipanggil pokok buah 66 ni buah pokok katak puru. Katak puru. Ya, katak puru sebab kalau tengok buahnya tu kulitnya menggerutu seperti katak puru. Jadi gitu. Walaupun nampak tak cantik, rasanya sedap. Kalau saya sebut tadi, kalau kita cicah makan,
memang best. Wow, ini jarang kita dengar ni. Inilah dikategorikan sebagai buah nadir, yang itu pokok yang jarang kita jumpa, terutamanya generasi muda macam saya, Datuk. Memang ini pertama kali saya jumpa ataupun tengok sendiri depan mata buah nam-nam. Jadi ramai orang tak tahu sebenarnya pokok ni. Dan jarang dah kita dengar. Saya tanya banyak orang, semua orang tak tahu nam-nam ni. Tapi ini dapat di Bagan Serai. Wow. Di Bagan Serai. Oh, beruntung saya ini. Okey, Datuk. Sebenarnya hari ini tujuan kita datang di tempat ini, di Bagan Serai dan juga di Taiping ini, Datuk. Saya kita nak berborak berkenaan Pelan Pemulihan Negara, Datuk. Okay. Jadi hari ini kita duduk dulu, Datuk. Sambil kita menikmati kehijauan kat sini, kita minum-minum, kita boleh borak berkenaan Pelan Pemulihan Negara, Datuk. Sebab sekarang ni kita sudah maklum, Datuk, kadar vaksinasi negara dah melebihi 90%. Satu perkembangan yang sangat memberangsangkan, Datuk. Alhamdulillah, sekarang ni semua orang dah boleh merentas negeri. Kita dah beralih menghampiri fasa endemik. Jadi untuk mula ni, Datuk, mungkin boleh kongsikan kepada penonton apa yang dimaksudkan dengan endemik ini, Datuk, dan bagaimana cara untuk kita berada ataupun mengawal diri kita dalam tempoh endemik ini supaya kita dapat mengurangkan risiko jangkitan COVID-19, Datuk. Ya, terima kasih, Manuah. Sejak pandemik ni lah, sejak COVID melanda dunia dan negara kita ni, maka banyaklah istilah-istilah ni yang semua orang dah mula belajar lah. Pandemik tu, kalau kita kata pandemik, mana jangkitan penyakit itu berlaku secara meluas di banyak tempat di dunia ni, banyak negara. Dan endemik yang kita sebut tadi, apabila kes yang berlaku tu sentiasa ada tetapi tidak tinggi. Kadang-kadang akan berlaku jangkitan penyakit yang lebih, masa itu dipanggil wabak ataupun epidemik. Maka KKM akan turun dengan kaedah kesihatan awam untuk menangani isu tersebut. Dan endemik ni bukanlah perkara baru sebenarnya. Kita di Malaysia ni dah melalui banyak juga jenis penyakit yang endemik. Contoh yang jelas sekali ialah tentang denggi. Denggi sentiasa ada di setengah-setengah negeri, kalau tiba-tiba ada spike. Ada jadi kejadian banyak mana itu kita katakan wabak ataupun epidemik, maka kerajaan akan tangani, KKM akan tangani. Jadi inilah fasa endemik yang kerajaan telah tentukan apabila kita dah mencapai 90% hari itu, kita telah dibenarkan rentas negeri, maka kita menghala kepada fasa endemik, di mana lebih banyak kebebasan yang akan diberikan dan banyak kelonggaran-kelonggaran akan dilakukan, di mana yang seperti yang kita dah maklum, SOP yang beratus tu dah tinggal 10 umpamanya. Tinggal daripada beratus tinggal 10. 10 itulah yang perlu kita patuhi sebagai masyarakat untuk kita hidup bersama virus ini, ya, Datuk? Ya. Dan Datuk sendiri dalam kementerian yang saya kira sebagai sangat penting, Datuk. Kita berhadapan dengan pandemik COVID-19, satu cabaran yang luar biasa bagi Kementerian Kesihatan Malaysia. Jadi bagaimana Datuk melihat proses ini daripada awal permulaan kita berhadapan dengan pandemik COVID-19 dan sekarang ini berada dalam fasa endemik, Datuk? Ya, alhamdulillah kerajaan telah buat sehabis baik. KKM telah menasihati kerajaan untuk bertindak bagaimana kita nak menangani isu ni. Hari ini kita di fasa endemik yang mana kita tahu dunia pun dah banyak melalui perkara yang sama. Perkara yang saya nak bagi tahu bukan bermakna kita sebebas-bebasnya. Dalam fasa endemik ni banyak kelonggaran diberikan, banyak SOP dikurangkan, tapi kita masih tetap kena ada kawalan ke diri. Maknanya rasa tanggungjawab kita itu sendiri untuk jaga kesihatan kita dan juga akan efek orang lain. Jadi kita jaga SOP yang telah diterangkan, yang telah dicanangkan oleh Kementerian Kesihatan, dan kita amalkanlah kaedah norma baru yang kita sebut-sebut selama ini. Jadi perkara ini sangat penting. Setelah kita menangani cara kaedah kesihatan awam dan kita juga telah menjalani program imunisasi COVID kebangsaan, PIK, dan juga akhirnya saya telah mengetuai PICK remaja, PIK remaja, maknanya program imunisasi kebangsaan remaja 12 hingga 17 tahun. Maka rakyat Malaysia yang kita targetkan sampai 90% untuk mencapai tahap yang sudah divaksin. Jadi bila divaksin bukan bermakna kita bebas tak kena penyakit. Vaksinasi ini akan membantu kita supaya kita tidak kena, kalau kena pun sakitnya tidak serius, tidak sampai kita terpaksa masuk hospital. Dan kita dapat lihat Menawar, daripada kesan program yang kita telah lakukan daripada bulan, kalau tak silap saya 24 hari bulan 2 gitu, PICK bermula hingga kini, trend yang berlaku di Malaysia ni alhamdulillah. Walaupun banyak orang ada segelintir yang
yang kata macam ni dan macam tu tentang program ni, tetapi pada ratanya sambutan daripada rakyat sangat baik. Sampai satu ketika peak PPV yang kita buat tidak ada orang lagi. Kita terpaksa keluar, kita terpaksa cari orang dekat luar dan buat outreach untuk capai Saki Baki itu. Jadi ini perkara ni sangatlah penting kerana dengan adanya program vaksinasi ni maka kes menurun seperti yang kita lihat. Kes menurun, kluster pun dah menurun. Kes kategori 3, 4, 5 pun dah di tahap bawah daripada 2%, biasanya dah 1%, dan menurun lagi. Jadi tren yang baik. Tren yang baik. Jadi terpulang pada rakyat hari ini untuk meneruskan kesinambungan ini, untuk jaga diri sendiri, untuk jaga kawan-kawan semua, untuk mengingati antara satu sama lain. Ini penting. Itu peranan daripada semua pihak Dato' untuk kita menjayakan dan juga memastikan risiko jangkitan ini tak terus menular. Dan juga Dato' dah terangkan berkenaan kepentingan vaksinasi, bagaimana ianya memberi impak yang sangat positif dalam menurunkan kadar kes harian dan juga kemasukan bergejala dekat hospital. Dan juga Dato' menyentuh berkenaan program vaksinasi kepada remaja. Ianya sedang giat dilaksanakan dan sudah semakin menghampiri sasarannya. Bagaimana pula Dato' dari segi persoalan yang sering diajukan oleh masyarakat, iaitu vaksinasi ke atas kanak-kanak bawah 12 tahun Dato'? Alhamdulillah, program vaksinasi kita dewasa umpamanya, kita menggunakan Pfizer-BioNTech jenis-jenis vaksin ni. Kita guna AstraZeneca daripada Britain, kita gunakan Sinovac daripada China, kita gunakan Sinopharm, kita juga ada CanSino, kita juga akan gunakan Moderna. Tapi untuk kumpulan umur dari 12 hingga 17, kita hanya ada 2, iaitu setakat ini kita ada Pfizer-BioNTech yang telah mendapat kelulusan daripada NPRA, kelulusan bersyarat, dan juga yang terkini Sinovac, Sinovac Coronavac daripada China. Jadi setakat ini kita belum ada lagi vaksin untuk 12 ke bawah. Tetapi untuk pengetahuan semua, program vaksinasi ni kalau di Malaysia dah sejak 1950-an lagi, dan kita telah bagi vaksinasi sejak anak dilahirkan dan seterusnya dalam kehidupan. Macam-macam vaksin kita bagi untuk mencegah penyakit yang boleh dicegah melalui vaksin. Jadi saya melihat bahawa vaksinasi untuk kanak-kanak 12 ke bawah pun juga penting. Juga penting untuk melindungi anak-anak ini. Tapi pada ketika ini belum lagi kita mendapat kelulusan apa-apa vaksin yang akan diberikan. Okey Dato', bercakap berkenaan vaksinasi ini, sekarang ini ramai juga nak tahu Dato' berkenaan booster dose ataupun dos penggalak Dato'. Jadi mungkin Dato' boleh memberitahu kepada masyarakat berkenaan booster dose ini Dato'. Nama pun dos penggalak itulah tengok galak apa yang galak. Apa yang galak dos penggalak. Booster ni mana kita boost lah. Tu boost lah bahasa Inggeris tu. Booster dose, dos penggalak, dos ketiga, macam-macam nama yang kita dengar ni. Tapi sebenarnya ini bukan perkara yang pelik juga. Pelik juga. Sebab apa? Dari kaedah sainsnya, bila kita diberikan vaksin pertama, maka akan wujud antibodi dalam badan kita. Badan kita akan mulakan antibodi untuk lawan penyakit itu. Dan apabila diberi yang kedua, maka lonjakan akan berlaku tinggi. Dan lonjakan ini mengikut vaksin dan mengikut jenis-jenisnya tidak akan bertahan lama. Dia akan mula menurun dan sebagainya. Sebab tu dalam kes COVID ini dikatakan setelah setakat ini Pfizer umpamanya dan yang kita ambil di Malaysia ini, setelah 6 bulan dia akan mula menurun. Sebab tu kerajaan hari ini bertindak cepat untuk menaikkan balik tahap antibodi itu dengan memberi dos penggalak. Jadi dos penggalak ni setakat ni yang telah mendapat kelulusan ialah Pfizer-BioNTech bersyarat, dan kita akan mula memberi kepada frontliners, barisan hadapan yang berdepan dengan COVID itu sendiri, dan juga mereka-mereka yang warga emas, dan juga mereka-mereka yang ada komorbid, penyakit-penyakit yang serius. Mereka-mereka juga yang dipanggil immunocompromised ataupun lemah daya tahan badan disebabkan oleh penyakit ataupun ubat-ubat yang diambil. Seperti yang Datuk nyatakan tadi, dos penggalak ni Datuk, ianya akan diberikan kepada individu yang mempunyai penyakit komorbiditi, iaitu kumpulan-kumpulan risiko dan juga frontliner kita. Jadi ada juga persoalan daripada masyarakat Datuk. Kalau contohnya seseorang itu mengambil vaksinasi lengkap daripada AstraZeneca ataupun CanSino, adakah mereka akan menerima dos penggalak daripada Pfizer ataupun bagaimana Datuk? Sebenarnya ada istilah kita memberikan vaksin ini, kita ada yang dipanggil heterologous vaksin. Mana heterologous ini dia campur lah, mix vaksin.
benda itu dia diamalkan ya, di tempat di dunia, di beberapa tempat di dunia dan mendapat kelulusan. Dan kita di Malaysia ni kita telah mendapatkan kelulusan daripada NPRA bersyarat untuk booster dose Pfizer-BioNTech. Jadi maknanya kalau orang ambil Pfizer, dia ambil Pfizer. Lagi cantiklah. Tapi kalau orang ambil contohnya dia ambil yang lain, maka adakah dia boleh ambil Pfizer? Maka setakat ini kerajaan kita telah memberikan kelulusan untuk heterozygous tu. Maknanya kita boleh ambil campuran daripada vaksin yang lain. Jadi itulah keadaan sekarang. Itu keadaan sebenar yang perlu kita fahami semualah berkenaan program vaksinasi. Alhamdulillah lah kita sekarang ni berada dalam fasa yang sangat memberangsangkan, Datuk, dalam kita mendepani pandemik COVID-19 ini, dan kita beralih kepada fasa endemik. Dan juga sekarang ni rakyat sudah pun mula bergerak merentas negeri, dah mula pulang ke kampung halaman. Itu satu perkara yang perlu kita lihat dalam fasa endemik ini, bagaimana kepentingan untuk kita jaga diri pada tahap tertinggi, Datuk. Sebab kita tak nak meletakkan tanggungjawab untuk menangani pandemik ini di bahu kerajaan semata-mata, tapi tanggungjawab masyarakat sangat penting untuk kita war-warkan. Terima kasih, Munawar. Ini perkara yang sangat-sangat penting lah. Kejayaan tak dapat kita kecapi kalau sebelah pihak saja bekerja. Kerajaan dan juga agensi dan juga semua rakyat semua berganding bahu, bersatu padu. Kita mementingkan kesihatan. Mana yang kita katakan whole of government approach, whole of society approach. Daripada tibanya pada saat ini, saat endemik ini, maka rakyatlah yang bertanggungjawab. Maka rakyatlah yang penting sekali untuk ambil bahagian. Maknanya maksud saya ambil rasa tanggungjawab. Contohnya kalau kita nak pergi jumpa orang tua kita di kampung, kita buat test sendiri. Kita ada sekarang RTK antigen menggunakan saliva. Kita boleh buat dengan mudah. Dan harganya pun telah diturunkan. Supaya kita boleh mampu membelinya. Jadi atas rasa tanggungjawab diri sendiri, kendiri, kita cek dan kita lakukan. Dan juga kita mesti pentingkan. Sebab apa sekarang ni tak ada lagi dah orang nak buat roadblock, nak tahan kita di tepi jalan, nak tahan tengah jalan di highway. Jadi kita kena jaga diri kita. Kita jagalah SOP yang telah diterangkan, yang terkini, SOP baru yang dah diterangkan, dan kita amalkan norma baru dengan sebaik yang mungkin. Kalau semua orang cuba buat sebaik yang mungkin, insya-Allah kita semua dapat jaga kesihatan kita dengan baik. Dan ini akan memudahkan kerajaan untuk memberi fokus pada perkara-perkara aspek lain, ekonomi, sosial dan sebagainya, untuk memajukan negara kita balik. Itulah antara perkara yang perlu kita ingatkan. Kita saling mengingatkan sesama kita berkenaan pentingnya untuk kita patuhi SOP, ya, Datuk. Ya. Dan kalau kita imbau balik perjalanan kita menangani pandemik ini sangat panjang, Datuk. Hampir 2 tahun, Datuk. Paling yang menggerunkan, Datuk, bila gelombang ketiga itu, Datuk. Ya. Jadi bagaimana fasa gelombang ketiga itu memberi cabaran yang cukup besar buat Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan kalau boleh kita gambarkan cabaran itu untuk memberi pengajaran kepada kita semua supaya perkara tersebut tidak berulang lagi, Datuk. Yalah, ini Munawar, ini semua adalah ujian daripada Allah SWT. Dan mencabar kita, keimanan kita, mencabar keyakinan, mencabar kita punya kesabaran, mencabar kita punya penyatuan hati kita. Sebab itu kita selalu canangkan dalam media, social media, dalam media elektronik, media cetak sebagainya, kita cerita betapa pentingnya kita bersatu padu dan fokus dan cepatkan selesaikan masalah ini. Jadi sebab tu memang kalau apa yang Munawar kata tadi, pada satu ketika di gelombang ketiga kes sampai berpuluh ribu, kita semua berdebar-debar. Kami di Kementerian Kesihatan khususnya memang tiap-tiap hari duduk dalam mesyuarat, pening kepala fikir macam apa lagi kita nak buat. Dari segi aspek kesihatan awam, dari aspek hospital, dari aspek PKRC, dari aspek makmal, dari aspek kita punya membantu rakyat dan sebagainya, mencegah masalah mental yang wujud disebabkan oleh pandemik ini. Semua kita dah buat. Dan kita fikir apa lagi yang kita perlu buat, macam mana kita nak perbaiki, dan kita selalu sarankan kepada rakyat supaya tampil mengambil bahagian dan sebagainya. Saya nak ucap tahniah juga dan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya KKM, Barisan Harapan, agensi-agensi, kementerian-kementerian lain, Protect Health, universiti, pihak universiti, KPT dan sebagainya, dan juga kementerian-kementerian macam Kementerian Wanita, JAKIM dan sebagainya yang banyak membantu saya dalam program vaksinasi ni. Semua ni tak terbalas lah. Tak terbalas lah. Apa yang saya katakan,
tahniah, terima kasih banyak. Allah SWT saja yang membalas jasa anda. InsyaAllah. Memberkati Ini kehidupan anda. perjuangan kita bersama, Yes, ya Dato'. yes. Dan dengan perjuangan ini sudah pasti yang memerlukan peranan daripada semua pihak untuk kita menjayakan program vaksinasi. Alhamdulillah berada dalam tahap yang sangat memberangsangkan Ya, ini. Alhamdulillah. Dan juga saya ingin ucapkan juga terima kasih kepada Datuk kerana sudi menjemput kami dan juga bersama kami dalam segmen optik pada hari ini, Datuk. Ya, terima kasih. Dapat juga saya belajar ilmu baru berkenaan pokok-pokok, pokok 66 Ya. pertama kali saya 66. dengar, Datuk. 66. Ingat, 66. Dan ingat tu, apa? Cyanometro cauliflower. Itu nama saintifiknya. saintifik dia. Itulah. Dan juga Datuk, bila bercakap berkenaan pelan pemulihan negara ini, ia merupakan satu exit strategi untuk kita keluar daripada pandemik COVID-19 ini. Dan juga Datuk, mungkin untuk terakhirnya, sekali lagi saranan kepada semua masyarakat di luar sana untuk terus mematuhi SOP. Sama-sama kita hidup bersama virus ini, kita tingkatkan kawalan kendiri kita pada tahap tinggi, Datuk. Ya, terima kasih Saudara Munawar. So, living with the virus in endemic situation kan. Ini akan berlaku di dunia ni dan Malaysia ni kita sepatutnya berganding bahu bersama-sama tolong menolong. Istilahnya kita ta'awun, tolong menolong antara kita bekerjasama. Kita dengarlah apa yang dinasihatkan oleh kerajaan khususnya daripada Kementerian Kesihatan dan saya yakin kalau kita laksanakan perkara yang nampak macam kecil tapi dengan istiqamah, dengan betul, InsyaAllah semua akan jadi lebih baik dan kita dapat teruskan kehidupan kita, bangunkan balik negara kita, ekonomi kita dan kita dapat bersama-sama dengan keluarga kita. Baik, itu saranan daripada Timbalan Menteri Kesihatan Yang Berhormat Datuk Dr. Haji Nur Azmi bin Ghazali berkenaan perbincangan kita pada hari ini iaitu berkenaan pelan pemulihan negara. Baik penonton, itu sahaja perkongsian kita bersama segmen optik pada hari ini. Saya nak dengan Datuk nak minum sebentar, ya Datuk. Ya. Sementara itu kita kembali ke Angkasa Puri dalam Selamat Pagi Malaysia. Jangan lupa untuk menonton optik pada minggu hadapan.